Tadi awak buat 45 kat sini kan? Dia buat 45 kat sini. Okey, sekarang ni yang diberi satu lagi dia punya pintu tu kan. Okey, ukuran pintu tu adalah berapa ya? Sekejap, pintu 30 daripada hujung 32. Sekejap, pintu daripada saya ambil daripada mana 32 ni? Pada dinding. Tuh. Okey. Ada orang nak keluar lagi? Daripada sini ke sini 32. Okey. Dia punya tinggi dia, pintu tu adalah okey saya ya? Yang garis ke ada ni? Tak, saya tengah nak buat yang dia tengah punya tu. Apa? Yang tengah ni? Benda 45 ni? bukan. Bawah dia. Bukan, bawah dia. Bawah ni? Yang tu, yang garis. Ni, yang ni? Garis kat tingkap? Lagi satu menegak. Ni yang ni? Menegak. Ni yang ni? Tu. Yang ni apa benda? Okey, sebab saya nak mulakan. Nak awak mana ni? Macam awak diberi kat sini kan dia punya ni lantai dia kat sini kan? Start lantai kan? Betul tak? Sekejap saya pergi kepada ni. Soalan ni. Okey, ini start lantai yang diberi Allahumma haid. Ni nampak tak lantai yang diberi kat sini kan hujung ni? Awak kena tariklah sama dengan lantai di sini. Ini lantai ataupun bumbung punya hujung dengan lantai tu sama. Nampak tak tadi yang saya tarik tu? Ni kan? Di sini. Oh. Tarik ni. Tu tak dapat sama juga yang dekat belakang ni. Kan dia buat sampai belakang kan? Cuba awak tengok. Awak sambungkan ini. Ini awak tegak daripada hujung. Ini lantai kan? Sekejap saya buat lantai punya ni. Dia punya, saya tak offsetkan lagi tu lantai tu. Offset lantai sebanyak 1. Okey kan, hujung ke hujung ni ada. Lantai ni telah diberi tau. Dalam soalan kan? Okey, so awak ambil daripada hujung, sambung naik ke atas, daripada hujung bumbung ni ke sana. So dapat 1 point ni. Kalau daripada 1 point ni, sepatutnya awak sambungkan naik ke atas, 45 darjah ni, sudut 45 darjah. Awak akan dapati ianya akan jadi, awak taikkan yang ni, dengan awak sambungkan kat sini, hujung ni, awak akan dapat dia memang 45. Kalau awak tak dapat 45 maksudnya garisan awak ni tidak tegak ataupun tidak mengufuk betul. Okay. So lepas itu, kita buat bumbung dululah. Kan kita buat bumbung dulu Sekejap, saya nak sambungkan sikit lagi bumbung saya yang tak siap tadi tu. Okay, bumbung saya tak siap tadi tu sebenarnya. Boleh Sekejap, saya sambung sikit lagi bumbung. Sebab nanti awak nak lukis bumbung pada pandangan pandangan ni pula. Bumbung pada pandangan sisi tu. Lagi banyak bumbung yang awak nak kena lukis tu. Pandangan hadapan dia dah bagi dia agak banyak. Okay. Bumbung macam ni, yang ni. Copy. Okay, lepas tu bumbung yang ni dah buat dah. Okay, yang ni bertemu dengan tu. Ya. Kalau awak dikendaki melukis bumbung macam inilah cara dia. Awak kena lukis bumbung dia. Okay, lepas tu yang ni straight sampai situ. So, tapi garisan bumbung naklah garisan apa? Oh, anak-anak murid sekalian. Garisan bumbung naklah garisan apa? Putus-putus. Garisan putus kan? Putus-putus. Putus-putus. Okey, betul. Ada lagi sikit lagi.
Sikit lagi bumbung. Okey. Ada satu lagi bumbung yang tak lengkap. Okey kan? Betul kan? Macam tu kan bumbung kita kan? Okey, kalau saya nak tukarkan dia kepada garisan putus-putus, saya boleh tukarkan dia kepada garisan putus-putus sekejap supaya nanti awak lagi senang nampak. Itu adalah garisan bumbung. Tapi saya buat yang dalam yang di luar tu saya tak buat lagi. Okey, yang di dalam dia dulu. Okey, properties garisan dash line. Okey. Okey, nampak garisan putus-putus ni. Okey, sekarang kita nak mulakan nak lukis bumbung. Bumbung Awak nak mulakan mana dulu? Yang tepi sini dulu bumbung ni. Tepi ni Okey, kita ambil dari sini bumbung ni sampai hujung sini. So, macam mana bentuk bumbung ni? Kalau kita nampak dia tegak aja kan? Okey, dia tegak aja. Tinggi dia sampai mana? Tinggi bumbung? Awak concentrate pada bumbung kawasan ni. Okey, saya buang. Kalau buang sekarang, hilang pula garisan ni. Yang dekat bawah tengah-tengah. Dia start dari sini sampai sini kan? Dia start kat sini kan? Okey, tinggi dia. Kita nak tahu daripada pandangan mana tinggi? Tinggi kita boleh tengok daripada pandangan? Hadapan kan? Hadapan, bawah ni. Bawah ni hadapan. Okey, kita nampak dari sini bumbung tu tinggi dia sampai sini je kan? Okey, so kita bawa sampai situ. Okey, perpendicular. Garisan dia perpendicular. Okey, tinggi dia macam tu. Okey, dan dekat bawah dia adalah tinggi ini. Ini adalah bawah dia. Okay, jadi benda ni, bumbung ni pula dari sini sampai ke sini je kan? Yang kita nampak bumbung ni kan? Okay, so kita buat ni, garisan ni. Dari kita ambil ni, pergi ke situ. Okay, turun balik ke bawah, sejak tegak. Ni. So bumbungnya daripada sini sampai garisan ni. Nampak dia tegak kan? Tapi masalahnya dia ada kat sini pula. Ada bumbung lagi kan? Bumbung ni tegak. Tapi dia tegak sampai mana? Sampai ini je. Kita tengok ni. Tapi yang mana lebih tinggi? Ke dia sama tinggi? Kalau tengok ini dengan ini yang mana lebih tinggi? Yang ini lebih tinggi kan? Daripada ini kan? So kita boleh nampaklah ni sampai tinggi ni. Okey, manakala bumbung yang depan ni pula, macam mana bentuk dia bumbung depan ni? Sebab daripada pandangan hadapan, okey, awak kena concentrate macam ni pandangan sisi. Pandangan sisi, whatever yang awak nampak di sini, dia akan pancarkan di pandangan sisi, betul tak? Whatever yang awak nampak di sini, dia akan pancarkan pada pandangan hadapan. Ini pandangan hadapan. Boleh faham ke tak? Ni ortografik Okey, so dia ini, bumbung ini, daripada sini sampai sini. Lepas tu dia naik balik kan? Dia naik macam tu kan? Okey, kita ambil pula kawasan ni. Daripada ni. Lepas tu kita turun ke bawah. Oh, okey. Faham tak? Boleh faham. Sebelum tu cikgu potong yang ni dulu kejap. Kalau nanti dia ganggu gugat awak punya ni untuk apa tingkap ni. Nanti tingkap kita buat kemudian. Sebab tingkap kita penuhkan bumbung dulu baru kita buat tingkap. Okey okey, dia punya tinggi bumbung adalah tinggi yang paling bawah ni kat sini okey, so start daripada ni, saya extendkan garisan sikit. Okey, start dari sini, start kat sini, dia naik kan, dia naik sampai sini, lepas tu dia tegak. Okey, so saya ambil dia garisan ni. Sudut, kalau awak senang, awak lukis ni ke 30 darjah 30 darjah kat sini, dari sini ke 30 darjah. So kalau saya nak lukis, 30 darjah lah je kan. Add 30 darjah, add. Sudut dia 30 darjah.
Saya buat macam tu. Tetapi dia akan sampai kat mana? Sampai dekat, kita nak tahu dia sampai ni kat mana tinggi ni, lepas tu baru dia bagi tegak macam tu. Kita kena ambil kat sini kan, ujung ni kan. Ambil ujung ni. Kena kat sini, turun. Dia sampai sini je. Oh, okey. Tetapi, walaupun dekat ni depan ni ditegak, tapi dia akan terus sampai ke puncak sini kan. So, saya kena extend lah garisan ni. Okey, saya extendkan garisan ni. Okey, extendkan garisan tu. So, saya baru dapat yang ni kan, daripada ini ke sini ni. Titik ni garisan ni sama dengan garisan ni. Nampak? Okey, manakala yang ini, okey, saya hitamkan terus lah, nanti jawapan dia senang. Bila awak nampak jawapan tu, baru awak nampak kan. Macam tadilah cikgu buat, bila cikgu tulis jawapan, lukiskan jawapan, baru awak nampak. Okey. Yang ni pula, betul lah ni sampai sini, sampai ke situ. Okey, ni baru sebelah ni. Baru sebelah sini je. Okey, tu pun tak lengkap lagi kan? Tak lengkap lagi. Sebab yang ni awak akan nampak yang ni pula turun ke bawah sana. Dah turun ke bawah sana pula, lepas tu dia turun balik ke sana pula. Oh, pening tu. Kan? Sebab yang ni lebih tinggi kan? Bumbung ni lebih tinggi kan? Ini bumbung kat sini kan? Dia lebih tinggi. So maksudnya, dia akan sampai kat sini. Sampai kat sini. Lepas tu dia pergi ke sana pula. Yang ni, dia naik pula kan kat sini ni. Nampak dia naik pula ke atas ni. Okay, jadi saya ambil. Lagi sebenarnya. Dekat situ dia naik. Okay, saya letakkan dulu. Sudut dia 30 Okay. Dia naik sampai mana? Sampai sini tau. Dia naik sampai sini. Lepas tu baru dia turun balik ke sana. Saya kena extendkan dia. Adakah dia extend lah? Okay, kebetulan dia extend lah. Lepas tu, nampak tak? Okay, mula-mula dia straight. Ini kan straight kan? Ini straight kan? Straight. So, ini straight. Lepas tu dia straight kat atas ni. Atas ni lah. Ini. So, daripada yang ni, garisan ni adalah bersamaan garisan ni. Okay. Lepas tu sampai sini dia naik lagi. Faham? Dia naik kat atas. Lepas tu baru dia turun balik ke bawah. Kan? Dia turun balik ke bawah. So, saya buat dia, saya ambil mirror lagi senang lah Okay, dia turun balik ke bawah. Nampak dia turun balik ke bawah. Saya bawa ke sini sikit. Dia turun balik ke bawah sampai sini. Lepas apa jadi? Lepas tu dia akan jadi straight sampai sini. Okay, straight je sampai sini. Okay. Lepas tu dia turun balik ke bawah. Kat sini ni, dia turun balik ke bawah. Okay. Dia turun balik ke bawah. So saya ambil yang ni. Saya copy lah senang sebab saya nak lukis leceh. Okay. Dia turun balik ke bawah macam tu. Sampai mana ke bawah dia? Ni sampai mana ke bawah ni? Dia pergi sampai mana? Jumpa. Diam semua. Tidur. Ada. Faham ke tidak? Tak dengar ni. Ni garisan ni. Garisan ni dia turun sampai ke mana? Nampak tak garisan ni? Yang saya tengah buat ni. Garisan ni turun sampai mana? Ni garisan ni. Nak turun sampai mana? Sampai kena garisan ni lah kan? Betul tak? Betul lah kan? Dia turun sampai situ. Okay, so saya extend kan. Okay. Dia turun sampai situ lah. Okay, saya delete.
Dia tidaklah susah tau lukisan ni. Yang ni kalau bumbung ni cuma dia agak complicated. Dia tak susah. Cuma awak pening-pening sikit lah. Pening-pening lalat sikit. Okay. So nampak So dapat ni dia punya ni. Okay, saya boleh hitamkan dia. Hitamkan dia. Saya hitamkan atas dulu. Nanti baru kita penuhkan. Okay. Ni manakala yang ni tak settle lagi kan? Ni sebelah ni pula kita tak settle lagi kan? Yang sebelah sini. Belum. Yang ini dah buat. Yang ni dah buat. Ini dah buat ini kan? Okay, betul tak? Okay. Yang ini pula tadi, okay, yang ini bersamaan dengan yang tegak ini. Yang tegak ni kan? Okay. Yang ini pula bersamaan dengan yang ini. Oops, yang ni. Yang ini bersamaan dengan ini. Dengan campur dengan ini. Tapi yang ni depan dia ada pula. Ada macam ni, tak apa, nanti saya buat kemudian. Saya nak buat yang ni. Okay, sekarang ni saya nak buat yang ni. Nak buat yang ni dulu. Okay, yang ni sama tak dengan yang ni? Tapi dia sebelah kanan pula kan? Okay, saya ambil ni, saya mirrorkan saja. Okay, dah di sebelah situ. Lepas itu, dia boleh sambungkan. Kita boleh sambungkan dia. Sambungkan dia daripada hujung ini pergi ke hujung tu. Okay, dapatlah. Tapi nampak kat depan ni, yang ni kita tak settle lagi ni. Yang ni saya tak settle lagi kan? Okay, so kita kena buatlah dia. Okay, nak buat dia, saya ambil balik garisan layer ni. Pergi yang ni, kena tengok betul-betul ni, tarik sini. Sampai mana tadi? Sampai situ. Okay, tu garisan dia. So, saya ambil objek line. Dia sampai sini. Oops. Dia dah ni pula. Okay, saya kena. Yep. Semua tu kena 30 Ha? Yang ni? Semua 30 Semua sudut pada pandangan pada pandangan hadapan 30. Kalau dia sudut lah, tapi kalau tegak-tegak lah ini. Macam ni tegak kan? Sebab ini kita tengok tegak kan? Kalau kat sini 45, kat sini 30. Tapi kalau tegak ini kan macam ni horizon ni kan? Melentang, mengufuk macam ni, kita akan dapat menegak kepada pandangan ni. Kalau macam ni, kalau kita dapat menegak kat sini, kita dapat dia menegak juga macam ni kan? Pada pandangan hadapan ni. Faham? Faham. Sebab yang ni kita tengok daripada sini. Tapi yang ni tak komplit lagi tau. Tak komplit lagi. Sebab awak kena lukis dia sama macam ni. Dia kena ada dia punya talang dia ni. Dia kena ada 2 garisan. So, saya takut juga kalau saya offsetkan dia ni sebab garisan dia terlebar sangat kan. Saya tukarkan dia jadi garisan nipis ya. Walaupun ni. Sebenarnya dia garisan objek. Awak kena buat objek dia. Tapi kalau saya buat tebal, kalau saya offsetkan dia 1 mm pun, tadi yang ni saya offset 1.5 kan? Betul kan? 1.5 saya offset ni. Nanti kan dia akan jadi ni. Okay ya. Saya buat 1.5 offset. Oops. So okay, nampak macam ni. Ni baru betul. Dia punya ni dan kita kena sambungkan ni. Yang ni kena hitamkan lah ni. Ni sepatutnya hitamkan tapi bila kalau saya buat offset dia ni sangat nanti kan tebal kan garisan ni.
Nanti tebal sangat. Cuba tengok jap-jap Kalau jadi okey lah. Saya rasa macam tak cantik sangat. Boleh lah, boleh juga. Tapi kalau kita buat ni nampak tebal lah garisan dia kan. Okey, nampak ini jawapan dia dah penuh ke belum bangun dia punya ni? Belum lagi kita tak buat lagi dia punya yang di bawah, garisan di bawah ni. So garisan di bawah ni offset ni pun 1.5. Kita ambil offset 1.5. So yang ni turun ke bawah. Okay. So saya kena buat garisan ni. Okay. So lepas itu dia punya dinding dia. Dinding dia yang awak nampak daripada mana? Daripada yang ni sebelah kanan, ini sebelah kiri kan? Dinding dia. Okay, so saya ambil dinding dia. Paling kanan. Aduh, karut tu agak sana. Dia suka snap. Ya, paling kanan. Okay. Turun ke bawah. Paling kiri. Paling kiri ni. Yang ni paling kiri. Turun ke bawah. Okay. Lepas tu, kita dapat dia punya ni, saya lukiskan dia punya dinding dia. Ni dinding dia. Okay, dinding dia. Okay, lepas tu kita kena buat apa? Garisan ni pun kita kena lukiskan. Tapi ni dinding ni tak boleh sampai atasnya ni. Buang ni. Okay, dia sampai situ je. Yang garisan ni dia tak boleh lebih pada bawah ni Okay, ada apa lagi yang saya tak buat? Kalau awak tengok. Ni apa benda ni? Tiang. Tiang. Okay. Tiang ni macam mana? Okay. Macam mana cikgu nak bagi dia berada di sebelah sana juga? Offset lah. Okay, saya buat dia kan offset. Saya buat dia mirror lah. Mirror. Okay, So sekarang ni, tiang kita tak buat lagi kan. Kita kena lukislah tiang walaupun kecil ni. Betul yang nak lukis Kalau pensel dia kata pensel awak Allahu Akbar. Saya pula gunakan garisan ni. Pening. Garisan tebal-tebal ni. Awak kena lukis lat-lat only Tak boleh hitamkan dia. Tipis-tipis saja. Tapi kalau saya dapatkan sebelah aja. Ai, kacau betul garisan. Saya kena pergi layer. Kalau saya ambil sebelah je. Sebelah lagi awak ni lah kan. Okey, yang ni macam ni kita dah ada. Dia turun sama dengan garisan mana tadi tu. Yang ni sama dengan sini kat bawah ni. Okey, yang ni. Okey, kita ambil di bawah ni. Daripada sini turun ke bawah. So, daripada ni pula turun lagi ke bawah. Okay. So kita lukiskan kiri kanan dulu, nanti baru saya hitamkan siap-siap dulu. Okay, saya offsetkan dia. 3. Macam awak tak ada offset, awak kena lukis lah kan. So baru dapat dia punya
Pandangan 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 apa? Pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan pula. Pandangan sisi kanan. Okey, ini adalah pandangan sisi sisi kanan kita. Okey, maksudnya kalau kita tengok daripada kanan ni lah. Daripada sini kan bentuk dia. Okey. Oh, nampak tak yang paling tinggi ini ya? Ini. So, dia pergi ni. Nampak kan dia punya ni? Okey, saya baca kan daripada ni. Daripada pandangan ni, ini adalah garisan ni tegak. Dia sama garisan ni. Lepas tu kita dapat garisan ni. Dia sama dengan garisan ni. Lepas tu dia naik ke atas. Dia naik ke atas yang ni. Yang ini. Dia turun ke bawah balik. Yang ni. Ni garisan turun ke bawah balik. So kita dapat garisan yang tegak. Ini jadi ni melentang. Lepas tu dia turun balik ke bawah. Dia dapat bawah. Okay. Yang ini straight. Ini straight ke sana. Ini straight yang ni ke bawah ni. Yang ni straight ni. Tadi ni. Yang ni adalah straight yang ini. Manakala yang ini. Straight yang ini. Yang ini pula. Straight di sini. Nampak Ini bumbung. Okay. Tepi dia, ini adalah dia punya dinding dia. Dan dinding dia pada pandangan. Pada paling ni, ini adalah dinding dia. Ishkan dinding situ, dinding dia tak nampak. Itulah tadi dinding sini kan. Yang ni, dinding ni bawa ke sini. Ini dinding dia. Sebab dia nampak dua dinding je kan, belah mana. Garisan tersembunyi tak boleh lukis Lepas tu kita nampak tiang, ada dua tiang di sini. Itu lagi di situ. Okey, tiang dia. So sekarang kita nak penuhkan dia punya pula apa? Dia dah bagi kat situ kawasan untuk melukis sliding door. Okey, sliding door kan. Dia dah bagi dia punya ni, tinggi dia, sliding door, tinggi dia sampai bawah tu. Itu tinggi ke atas. Okey, lebar dia. Sliding door ni ada berapa panel? Sliding door ni ada berapa panel? 2. 3. 1, 2, 3. 3. Yang ketiga ni tetap. Yang ni dia bergerak ke dalam, ni ke dalam lagi. Yang ni tetap. Awak tahu kan sliding door? Tahu. Tingkat nak saya tunjukkan ke saya punya ni? Tak payahlah kan. Sliding door dia sama macam juga tingkap encel kan. Cuma sliding door di tengah-tengah dia tidak ada. Okey, dia sama juga macam tingkap encel tadi tu. Tingkap encel ni. Dia sama juga. Cuma sliding door ni dia tidak ada di tengah-tengah ni. Dia tak ada frame ni. Garisan ni dua ni tak ada. Dia cuma ada satu garisan je. Nanti saya lukis Walaupun sekecil-kecil mana pun saya kena lukis jugalah kan. Supaya awak nampak dia punya ni. Tapi tiang saya telah melindung saya kan. Dia terkena kat tiang sikit kan. Kalau ikut dia tak kena tiang kan. Tak kena tiang tak? Daripada awak ujuran awak tak nampak tiang kan. Kenapa saya punya kena tiang kan? Tersilap lah tersilap ukuran lah. Ni tiang pintu tu kat tengah tiang, antara tiang. Pintu tu antara tiang ni je, dalam ni je kan? Okeylah saya ambil, saya andaikanlah pintu tu dekat tengah-tengah sini lah kan? Dia ada sikit je kot dengan tiang tu, dia betul-betul sikit je kan? Saya silap dia punya ni. Ke tiang ni saya salah ambil Betul kan saya ambil tiang? Betul lah tiang ni. Saya dapat cikgu. Saya dapat. Dia dapat tengah-tengah dalam ni Oh, anak murid sekalian. Pintu ni tengah-tengah sini kan? Dalam ni kan? Ya. Betul kan? Betul di dalam. Okey, saya akan buat dalam dia lah. Nanti kalau saya buat dekat belakang tiang kan leceh pula kan? Okey. Pintu ni saya buat dia. Saya ambil dari sini. Sampai sini. Okey, petak dia.
So offset sikit je. Offset 1. Sekejap. Mana dia ni? Nak potong dia. Okay. So, saya buat garisan ni. Saya padam dulu lah ni tiang yang ni. Pening kepala saya tengok. Okay. Okay, dalam petak ni dulu kita buat dia punya. Dia kata ada 3 panjang. Betul kan? Dia ada 3 kan? Okay. Sekejap saya nak tengok dulu dimensi bagi berapakah panjang dia ni. So kita ambil 10 lah. So saya ambil 10. Kat sini 10. Sebab dia ada 3, saya bagikan kepada ni lah. Kepada 3 bahagian lah kan. Okay, ni 10. So ambil lagi 10. Yang petak tu bagikan kepada 3 bahagian yang sama, lebih kurang lah macam ni. Tetapi saya kena offsetkan dia setiap satu tu berapa tadi? 1 Okay, saya offset ni 1 ke bawah. Saya offsetkan ni 1 ke atas, 1 ke tepi untuk buat dia punya frame dulu kan. Pintu pun ada frame juga kan, ada bingkai dia kan. Okay, saya buang dulu. Ada. Okay, saya buang dulu yang ni. Oops. Jadi mula-mula awak buat bingkai ni dulu. Okay. Dah buat bingkai dia, awak bahagi 3. Okay, dah bahagi 3. Baru awak buat frame dalam dia pula. Sebab frame dalam dia, okay, sekarang ni yang mana akan masuk ke dalam? Mana masuk ke dalam? Betul lah. Kalau awak tengok daripada gambar ni, yang mana paling luar? Adakah yang atas ni ke yang bawah ni paling luar? Faham tak? Atas paling luar. Yes, atas paling luar. Yang ni paling dalam lah, dalam rumah kan. Ini keluar sikit, yang ni paling luar kan. Okay. So nanti saya akan buat, macam mana kita nak nampakkan benda tu Benda tu luar. Okay, untuk yang frame yang ni, saya akan buat dia penuh. Saya akan offsetkan dia. Sekejap, saya offsetkan lagi sekali. Offsetkan ini sana. Ini ke sini. Ini ke bawah. Ini ke atas. Okay. Yang ni pula, saya offsetkan yang ni ke sini. Saya offsetkan yang ni ke sini. Okay. Yang ni ke tak payah ke bawah dah. Tak payah ke bawah dah. Okay, cukup. Nampak sekarang ni awak tengok saya ataupun saya offsetkan besar sikit lah kot tu. Macam kecil sangat. 1.5 lah. Saya buang balik yang offset yang kemudian ni. Tadi saya offset yang mana? Yang ni ke sebelah. Ke sebelah. Saya buang dulu lah ini. Kenapa? Sebab saya nak offsetkan besar sikit. Nanti kan sama pula dengan frame. Sebab besar sikit Offset dia 1.5. Yang ni ke sini. Yang ni ke bawah. Yang ni ke atas. Yang ni ke sini. Yang ni ke sini.
Yang ni ke sini. Okay, right. Okay, lepas tu saya trimkan dia. Sekejap ya. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Jangan silap trim. Okay. So saya trimkan pula yang ni pula. Okay. Tak boleh. Okay, sekejap sikit lagi. Sikit lagi, sekejap. Okey, awak nampak tak pintu bergerak? Pintu ni boleh bergerak. Nampak? Awak nampak kan pintu bergerak kan? Okey, yang ni tetap Yang ni tetap, dia tak boleh gerak. Tapi saya rasa macam ada salah kot sikit, tak apalah. Yang ni nampak terbesar kan? Terlebih besar daripada yang ni. Okey, yang ni dia akan bergerak masuk ke dalam ni. Yang ni pula dia akan bergerak masuk. Macam mana awak nampak dia bergerak? Okey, saya besarkan lagi sikit. Kalau awak buat semua kotak, awak buat semua ni segi 4 ni, kalau kat sini saya buat satu garisan kat bawah ni, dia tak gerak tau. Kalau yang ni pula saya buat satu garisan kat bawah ni, dia tak gerak juga. Okay. So kita kena buat dia garisan ni, dia macam ni. Yang ni kita buat segi 4. Yang ni kita buat macam bentuk, yang ni saya panggil O lah. Ni O. Yang ni C. Yang ni C. Barulah dia nampak masuk dalam. Yang ni masuk ke dalam, yang ni masuk ke dalam. Sebab yang garisan yang frame yang di dalam ni, dia dah overlap dengan yang ni. Dia ke depan kan. Yang ni pula dia overlap ni untuk sebelah sini. Okay. Lepas tu awak kena buat arah anak panah lah. Anak panah. Kena buat anak panah. Sekejap saya nak cari anak panah macam mana. Ladang. Terus tak mau dia jadi. Tak jadi ya. Sebab saya tak kena format. Saya tak format dimension style. Modify. Awak nanti awak belajar juga ni AutoCAD ni. Okay. Tak belajar lagi sekarang kan. Okay. Kenapa arrow dia tak jadi ya? Dimension linear. Besar. Besar anak panah saya. Boom dia sekejap. Buang. Ambil, saya kecilkan dia. 0.5. Okey. Awak letakkan dia ni. Gerakkan dia kat sini. Anak panah dia, maksudnya dia bergerak ya. Dia boleh gerak kat situ. Okey. Yang ni pun boleh gerak tak? Okey, yang ni letak kat mana ke? You. Tak payah. Tak payah. Okey, dah. Macam ni lah. Nampak dia gerak. Okey. Lepas tu awak satu lagi awak kena buat apa? Ram kaca. Boleh laras. Kan? Dekat mana?
Dekat sebahagian ni kan ada kan? Macam mana awak tahu? Awak tengok ni pada soalan. Tidur. Saya tak bagi soalan ni. Okey, ni nampak tingkap 2 ni. Awak kena bawa ni. Turun ke bawah. Bawa ni. Turun ke bawah. Ambil tinggi ini sama dengan tinggi ni. Dan di bawah dia ambil yang di bawah ni. Samakan. Okey, untuk yang tu saya nak awak buat sendiri sebagai homework. Yang lain tu cikgu dah tunjukkan. Hampir siap dah kan sebenarnya rumah awak kan? Itu kawan yang siap lah kan? Itulah ceritanya. Okey, awak siapkan bumbung, awak siapkan dinding, awak siapkan simbol pintu dan juga simbol tingkap. Ikut pada apa yang ditanya. Okey, so nanti awak hantar kepada saya bila ya? Minggu hadapan hari? Ambil gambar je, ambil gambar yang awak lukis dekat set muka surat 16 ya. Hantar yang ni Yang ni. Yang hari tu pun kena hantar kak. Tapi tak ramai yang hantar. Hantar dalam bentuk PDF Sebab saya tak tahu lagi bila awak masuk. Kalau saya tahu bila awak masuk, bolehlah saya setkan. Tapi saya tak nak. Kalau saya tak suruh hantar, kawan tak buat. Bila tak buat nanti naik sekolah nanti baru kelang kabut nak buat. Dah lah banyak kerja kan. So buat sikit-sikit supaya awak tidak pening kepala. So untuk minggu ni, untuk hari Jumaat ni pun ini je lah awak punya latihan. Siapa yang tak siap ke, siapkanlah hari tu. Jadi kita ada 25 simbol. Lepas tu awak dikendaki melukis lukisan bangunan yang saya suruh buat tu kan, itu simple je. Lepas tu yang ini pula yang ketiganya adalah muka surat 16. For those yang tidak ada, macam mana nak buat Berapa orang dalam grup ni yang tak ada? Ni yang sekarang ni dalam masuk Google ni 24 orang, 22 orang ni. 23 lah campur dengan college. Siapa yang tak ada? Ain tak ada kan? Ain tak ada. Lagi siapa lagi yang tak ada? Siapa ni? Mifzal pakai tudung. Terkejut cikgu. Okay. Aiman ada. Okay. Okay. Jadi saya rasa itu saja. Ada apa-apa soalan? Faham tak apa yang saya nak? Ada soalan? Faham? Tak ada. Tak ada kan? Okay. Sebelum tu saya nak tengok je attendance. Termasuk college ada 20. 23. College dah hilang. Tak ada tadi yang dah masuk tapi dia keluar? Tak ada kan? Ya. Ingat? Tak ada. Tak ada kan? Ada ke yang tadi yang masuk lepas dia keluar? Tak ada kan? Kejap saya nak ambil, saya stop dulu recording.